Assalamualaikum. Hai, Tajahau. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di podcast Sembang Siswa Madani yang bertajuk apa, Zul? Sama belajar ataupun bekerja. Ya, okay, hari ni Zul, kita ada 2 orang panel. Dua orang yang panel, kacak lagi bergaya. dan lagi bergaya, tambah lagi berjambang. Berjambang, betul Zul. Semasa kita kumpulkan pelajar yang berjambang kat UPM, so diorang adalah mewakili diorang, betul? Bersetuju? Setuju? Malu-malu lagi Zul, malu-malu lagi. Okay, kita kenalkan dululah. Okay Zul, di sebelah saya ni saya rasa sangat cakap teruja lah. Sebab saya sangat familiar dengan insan ini. Kita ada Presiden Kelab Media Mahasiswa, Prit Viraj, atau normalnya nama glamournya Preve lah. Nama glamour nama pula. glamournya. Okay, ini dia. Selamat sejahtera hero semua, kita. selamat kembali. Selalu kat belakang kamera, tapi kali ni kat depan kamera. Oh yeah. Betul lah, macam pernah jumpa kita ni. Macam banyak kali dah. Pernah sangat, pernah sangat. Okay, kita buang topik tu. Mungkin kita nak perkenalkan orang yang mungkin CEO. CEO. Wow. Level bukan level-level kita sekarang ni, tapi muda lagi. Muda lagi. Okay, CEO Kalem Barbershop. Di siapa dia Zul? Siapa dia? Siapa dia? Semua tak sabar kan? Tak sabar. Saya pun tak sabar. Adib Fakri. Silakan Adib. Okay, terima kasih semua sebab membenarkan saya untuk sertai podcast hari ni. Jadi dia macam aku jadi saya aku macam aku benarkan dia masuk tu. Tak ada, silakan Adib. Jadi saya ni bukanlah orang-orang hebat sangat pun. Saya hanya tak hebat ke CEO? Student biasa je. Student biasa. Cumanya saya ada buat bisnes barbershop itu je. Okay. Di KTAG betul kan? Satu di KTAG, satu lagi cawangan di KC. Ada 2 cawangan. Ada 2 cawangan. Tengok betul-betul. Tengok macam mana humble-nya. Lepas ni boleh pergi kedai dia lah. Betul. Boleh pergi mana-mana. Support member. Mungkin para pendengar yang dengar sekarang kan, kalau macam ada CEO nak sampaikan dapat diskaun. Mungkin di akhir program nanti kalau CEO Kalem Barbershop bergembira dengan bagi promo code. Betul. Ada kod. Kena tunggu sampai akhir. Kena tunggu sampai akhir, ada promo code. Okay, jadi Zul, kita teruskan dengan agenda kita. Mungkin sebelum kita berhijrah ke topik-topik yang hangat pada malam ni, so mungkin kita nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada salam Ramadan Mubarak, rakan-rakan kita yang Islam, dan juga mungkin puasa kah? Salah. Saya puasa juga. Cuba-cuba juga. Okay. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Tambahan sikit lagi, dan juga kita baru je lepas daripada pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar yang baru. Saya nak ucapkan tahniah dan juga takziah lah kepada barisan. Tambah sikit takziah. Itu bukan ayat kenapa klise selalu. Biasalah tu. Yang faham. Yang faham je faham. Okay. Good luck lah korang. Okay, betul lah. Ucapkan tahniah dan juga takziah lah kepada barisan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar yang baru. Kita sayang korang tau. Selamat bertugas lah. Selamat bertugas. Okay, mungkin kita boleh fokus balik kepada tajuk kita, iaitu sambung belajar ataupun kerja. Okay, tajuk menarik hari ni. Saya suka. Kita ada seorang CEO, kita ada full time student. Dan dia aktif Betul. Kita kena acknowledge ini CEO. Dan ada 2 cawangan. Betul. Kita kena acknowledge. Kita tak boleh biarkan benda tu hilang macam tu. Kita kena mention sampai habis program. Betul. Okay. So mungkinlah kita nak cakap cakap pasal pelajar, kita cakap orang belia lah. Kita sentuh pasal belia lah yang akan sambung belajar. Dan sekarang ni kalau kita tengok kan, ramai yang macam pilih untuk sambung belajar, dan juga lagi yang memilih untuk bekerja. Lagi-lagi kalau kita tengok kepada GIG ekonomi yang mudah, fleksibel dan sebagainya, itu jadi tarikan kepada student lah. Mungkinlah kita nak tanya kepada kita minta kita punya CEO untuk CEO muda beri sedikit pendapat lah, sebab dia dah sampai kata dah ada tak ada sistem bekerja, ada sistem untuk belajar. Ada 2 cawangan. Ada 2 cawangan pula tu kan. Okay, mungkinlah silakan Adib, mungkin nak komen sedikit. Okey, pandangan saya berkenaan dengan kenapa ada pelajar yang lebih memilih untuk bekerja berbanding untuk sambung belajar. Jadi saya beranggapan sebenarnya kita semua sedia maklum, sebenarnya remaja ni orang kata semua benda dia nak cuba. Betul. Orang kata darah muda ni lagi-lagi pula kita ada media sosial yang mendorong
yang expose kepada pelajar remaja-remaja ni perkara-perkara baru yang excitedkan diorang nak cuba semua benda. Aktiviti-aktiviti yang menarik, contohnya aktiviti lasak ke pergi hiking dia nak pergi outdoor activity semua dia nak cuba. Lepas tu dengan makanan pun macam-macam sekarang ni. Jadi perkara-perkara yang macam ni dia sedikit sebanyak mendorong remaja tu rasa nak cuba. Jadi bila dia nak cuba tu, dia nak remaja ni dia ada kesihatan tubuh badan, dia ada masa lapang. Tapi apa yang dia tak ada? Dia tak ada duit. Betul? Jadi sebab tu dia lebih mendorong. Kenapa Playboy gelap? Dekat ke dengan Playboy? Tak, dia pelik. Lifestyle saya bukanlah lifestyle orang kayangan. Tak. Dia macam lifestyle orang kayangan, tapi duit tak ada untuk menampung kos lifestyle tu. Betul. Maksudnya adik Playboy ni cakap dia berlakon jadi orang kayangan. Saya rasa ramai jadi macam tu. Adik kan boleh setuju adik. Betul lah tu. Jadi sebab bila dia nak cuba semua benda tu, dia kena ada satu medium yang boleh bagi dia duit. Jadi orang remaja ni lebih memilih untuk bekerja lah berbanding belajar, untuk memenuhi kehendak dia orang. Betul. Lagi-lagi darah muda ni semua nak cuba kan. Betul. Jadi sebab tu dia memilih untuk bekerja instead of sambung belajar. Faham. So maksudnya remaja ni curiosity dia, tahap dia memang mungkin terlalu tinggi lah. Mungkin lah kita kan. Adib dulu sebelum masuk belajar memang fikir untuk aku belajar kat UPM, aku akan buka barbershop, 2 cawangan dekat KTAG, kat KC. Saja mention panjang Memang itu ke vision Adib bila masuk ke UPM? Sebenarnya cerita dia lain dengan apa yang saya rancang pada sekolah. Silakan. Sebenarnya waktu saya sekolah cerita mula-mula ni, cerita mula-mula saya kenal hidup ni. Saya sebenarnya minat nak jadi jurutera, engineer. Engineer. Maksudnya dia ada relate sikit, ada teknologi. Lepas tu bila nak jadi cerita lah, course yang saya nak ambil tu tak dapat. Bila habis SPM saya nak masuk satu tempat tu tapi tak dapat. Sebab dia tak tengok result SPM, dia tengok result trial SPM. Mesti menyesal memang tak lepas lah. Usahawan muda. Lepas tu kebetulan pula saya ni batch SPM paper Julai, paper yang kena COVID. Jadi nak jadi cerita lagi, saya punya paper fizik, kimia, bio, admat saya repeat sekali lagi sebab time paper tu saya kena COVID. Advance. Bukan. Bukan. Sebab saya kena COVID time tu. Kena COVID. Kena COVID. Kena, maksudnya orang lain SPM 1 bulan, saya SPM 3 bulan. Time puasa saya SPM, lepas raya pun saya SPM juga. Tak lemau Tak lemau ke? Nak cerita dia sini yang plot twistnya. Paper terakhir dia tu paper biologi. Kebetulan pula paper biologi subjek biologi ni banyak pasal pokok. Jadi bila baca tu tak masuk. Mengigau pasal pokok. Lama. Lepas tu terfikir, kalau pokok pertanian lah. Pertanian boleh buat bisnes. Betul. Bisnes pertanian sebab demand sentiasa ada. Betul. Orang kata tulang belakang satu civilization tu pertanian. Betul. Nak kena ada satu tamadun tu kena ada pertanian. Betul. Jadi daripada situ saya fikir, universiti mana yang ada provide pertanian? Lepas itu Universiti mana? Di situ datangnya hero-nya. UPM. Dia disebabkan tepu je sebenarnya. Tepu belajar pasal pokok. Time exam biologi. Mengigau-ngigau sikit kan sampai baca. Yelah, orang lain dah habis, dah merdeka. Kita duk mengadap buku lagi sebab paper tak habis kan. Jadi memang nak kata satu siksaan tu siksaan jugalah. Cumanya ada kebaikan lah, hikmah. Ada rezeki jugalah. Nampak hikmah. Lepas tu daripada situ ambil lah first choice UPM, dapat. Alhamdulillah. Bertemulah kita pada hari ini. Amboi. Siapa menyanyi lagu dia dah hafal. Dia dah banyak tahun dekat sini. Nampak Playboy ni. Memang saya rasa ni saya punya saya punya kata fikir tengok daripada style dia. Dia memang pilih UPM lama dah. Kan Playboy? Betul ke? Ke salah ni? Betul. Sejak 16 tahun. Sejak umur 16? Wow. Memang pilih UPM? Ya. Top of the list. Memang macam dia tak nak tak nak kerja. Aku nak belajar je. Betul. Wow. Memang nak belajar. Macam Adib tadi dia macam fikir, aku nak ambil pertanian sebab aku nak go, sebab pertanian ni satu sumber kewangan yang bagus. Lepas tu dia ada fikir sikit-sikit kalau Playboy tak nak belajar. Tak nak belajar Playboy. Itu satu moment. Nak belajar je. Betul. Dia bukan macam
nak belajar je. Sebab macam adik cakap, dia nak buat bisnes. Tapi kalau saya masa saya growing up tu, saya tak ada macam that knowledge atau mindset untuk buat bisnes, nak buat macam mana semua tu. Tetapi lepas masuk UPM je, saya tahu macam ni cara ni buat bisnes. This is how you do it. And this kat UPM ni adalah tempat di mana you boleh brush up your skills. Buat semua benda kat UPM ni secara free sebab dah bayar yuran kan. Contoh tu benda ni podcast ni. Nah, kalau kat luar kena bayar ribu-ribu. Betul. Tapi kat sini kejamal. Kita buat dengan UPM. So kita brush up skill. Contoh tim-tim yang edit kamera, pegang kamera, yang edit video. Kita ni pengacara. Sebenarnya untuk pendengar-pendengar semua lah, kita buat podcast ni bukan kita saja nak berhibur. Sebenarnya kita nak ada visi yang sangat tinggi, sangat besar. Which is kita nak lahirkan contohlah paling mudah mahasiswa yang kita cakna dengan dunia luar lah. So yang sebab tu kita bawakan satu topik yang hangat ni. Kan Al? Topik apa ini kita revise balik. Sambung belajar atau kerja? Nampak dia memang daripada tadi dia memang praktis sambung belajar atau kerja. Saya suka topik ni sebab saya secara personal pun ada buat bisnes. Dia bisnes bukan main-main ya. Bisnes memang patutnya saya seorang jadi moderator ni. Memanglah. Betul. Saya patut jadi panel hari ni sepatutnya. Itulah. Tapi mungkin cerita sikit lah bisnes apa? Bisnes saya kalau nak cerita dah, saya memang suka kerja. Saya kalau ada cuti, pantang cuti, memang saya akan keluar bekerja. Contoh saya bermula lepas PT3. Time tu saya kerja kedai makan. Saya kerja kedai makan. Lepas SPM saya kerja dekat 7-Eleven. Lepas tu bila dah cakap COVID ni, dia macam bagi satu platform besar untuk peniaga-peniaga kecil bagi saya. Contohnya kita ada sekarang TikTok Shop. Kita ada macam-macam. Shopee, macam-macam lah. Jadi saya pun cakap time tu orang membeli di talian. Jadi saya pun nak cuba. Saya jual lah tudung. Dan dapat income tu. Jadi saya cuba. Kejap saya tengah fikir apa lagi saya nak kelentor pasal bisnes. Saya kalau saya tanya sikit boleh ke? Boleh. Saya pula collab dah saya pula jadi moderator kan. Mungkin CEO ada nak bagi tips kan? Silakan. Kan. Saya cuma nak tahu je untuk TikTok tu kan. Memang jual produk sendiri atau buat affiliate? Saya agent. Maksudnya saya ambil dari stokis. Saya TikTok tu 100% saya belajar sendiri. Macam mana nak add produk, macam mana orang cakap nak buat copywriting. Dan bila saya jual, dapatlah commission-commissionnya. Kalau stok habis, saya contact stokis dan ambil balik. Macam saya lah pula panelnya hari ni. Okay, dari sini kita boleh dengar lah. Mungkin kita simpulkan sikit lah, kata pergulungan sikit. Yang mana panel-panel juga moderator satu tambah sana ada sebab kenapa nak sambung belajar. Walaupun fikir kerja tu penting, tapi mesti ada rasa macam tak apalah, kita korbankan diri. Mungkin ada rezeki di IPT macam apa yang berlaku pada sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita boleh capai semasa perjalanan untuk mencapai akademik sekali. So seiring lah kan. Mungkin kalau kita dah fikir macam itulah mungkin sebab para panel dan sebagainya. Kenapa orang ramai lebih pilihkan untuk belajar ataupun lebih pilihkan kerja. Mungkin itu saya rasa more kepada individu punya environment lah. Itulah mungkin saya cakap. Ke perlebihan nak macam lah? Ya, saya rasa satu individualism tu memang adalah secara orang tu sendiri nak apa dia tahu. Tapi lagi satu faktor luaran. Tengok konten kat social media. Betul. Contoh, saya beli kereta Mercedes 2 juta tapi saya tak kerja. Betul. Saya rasa kita tahulah siapa orang ni, tapi kita tak nak bagi publicity kan. Tapi dia kata dia belajar dekat rumah seminggu sehari ke 2 hari je. Macam tu. Lepas tu dia dapat beli kereta sebab dia rasa apa yang dia belajar kat sekolah tu tak worth it. Benda ni macam ni. Betul lah, bagi dia dah beli kereta Mercedes, tapi dia tu golongan orang apa? Orang kaya. Dia asal dari mana? Ada orang nak kata macam, kenapa nak kena sambung study? Tengok Mark Zuckerberg, Bill Gates drop out from university. Which university? Harvard. Ujung-ujung dia betul. You kena tengok the entire thing. Dia drop off university. University mana? Top 10 in the world.
Bukan macam, bukan nak kata apa lah, but not an average university. So memang dia orang punya mindset dah tinggi dah. Kita tak boleh nak compare kita dengan dia orang. Betul. Setiap orang kena tengok balik kat diri sendiri. Dan juga bila buat decision guna dua benda. Satu rationalism, satu lagi guna apa kataan dia? Be rational and be realistic. Be Then making a decision. Betul-betul. Dua benda tu. Menarik. Tadi saya dengar ulasan daripada Playboy. Mungkin saya nak pindah kepada soalan yang seterusnya. Soalan dia mungkin lah overall lah. Kenapa kan? Kenapa? Sebab semua panel sekarang ni ambil pilihan untuk sambung belajar. Betul? Tapi kenapa perlu kita sambung belajar? Kenapa kita tak pergi macam buat bisnes, buat minat semua masing-masing. Macam buat kata orang Inggeris lah. Choose your dream ataupun stall your dream. Dalam perjalanan kita nak choose your dream or stall your dream. Macam stall tu macam biar dulu kot. Betul. Dia macam pilih salah satu. Maksudnya procrastinate kejap. Procrastinate kejap. Bagus lah CEO ni. CEO. CEO. Biasa lah. Bukan biasa-biasa. Dua macam. Sorry weh. Bukan sengaja tau. Tak apa, tapi nanti lepas ni kena gunting situ lah. Nanti ada promo code kan? Ada. Okay. Itu yang kita nak. Ada. Okay, so persoalan itulah. Choose your dream or stall your dream. Choose your dream or stall your dream. Saya rasa kenapa tak nak pilih dua-dua? Okay. Satu, sebab ambil ijazah ataupun sambung belajar ni, sebab yang paling basic, paling typical, dia adalah safety net. Your degree is your safety net. If you fail anywhere in doing whatever you want. Saya percaya yang lebih baik mencuba dan gagal daripada tak mencuba. Betul. Okay, so katakan awak berminat untuk jadi social media content creator, go ahead. Adik saya, dia tak suka belajar. Okay. Dia pandai tapi tak suka belajar. Tetapi apa yang dia suka buat TikTok. So masa SPM masa dia SPM saya kat sini dah. So adik saya lagi satu pun dah masuk universiti. Dia seorang kat rumah. So masa free, dia akan buat TikTok. Sampai hari ni dia buat TikTok. So dia dah buat following dah. Dah ada huge following. Tetapi lepas kita orang sembang dengan dia, macam kita list down pros and cons dua-dua semua. Dan dia setuju untuk sama belajar. So dia ambil course graphic designing. Sebab dia minat benda tu. Dia minat buat content. Berarti dia nak belajar buat content daripada graphic design macam tu. So bukan saja dia pilih, dia buat dua-dua sekali. So betul. Bila dia jadi content creator, dia buat sama macam keusahawanan dua orang ni. Dia jual barang, dia promote content. Dia promote barang. Contoh orang reach out, lepas tu dia review barang ke, dia pakai sari tu ke, dia pakai bangles tu. Selalu kalau perempuan ni dia pakai aksesori banyak lah. Betul. Itu bukti dia. Perempuan selalu betul. Dia as long as dua option yang kita ada pilihan untuk buat tu tak berlanggar atas sama lain, kenapa kita tak buat dua-dua? Betul. Setuju sangat. Nak buat bisnes atau belajar, kalau dua-dua boleh get along sekali, kita buat dua-dua. Faham. Kalau nak pilih, contoh nak pilih jadi social media content creator full time, kalau tanya saya, go ahead. Kalau you nak jadi full time content creator, go ahead. Tapi saya nak tanya balik lagi satu, do you think you'll be relevant in 10 years? Kita tengok balik masa kita form 5, kita tengok YouTubers kan, kita tengok TikTok tak ada kan, masa tu Musically tak silap I. Musically dengan YouTube. Sekarang tanya balik ke diri sendiri, korang semua patah balik tak tengok video dia orang atau tak tengok dah? Tak. Memang subscribers dia orang 10 million plus. Tapi cuba tengok balik views tu, tak sampai pun 100,000. So pergi mana? Nak dapat duit dari mana dah? Tak dapat dah. So relevant tak you in 10 years? Tapi kalau you ada ijazah, and let's say throughout the process of you doing your degree, you dapat belajar benda baru. Contoh, okay, macam you pandai potong rambut kan. So katakan dia start out buat content. Lepas tu dia masuk TikTok. So dia buat TikTok. Masa TikTok, you buat tutorial like how to take care of your hair, atau hair care tips, what's the type of shampoo. Benda-benda tu semua content. At the same time, you pun promote shampoo brands ke, conditioner ke, moisturizer untuk rambut ke apa. Saya sendiri pun nak belajar pasal rambut, saya tengok TikTok. Betul. So you stick in with the time. Just because you masuk a university or you masuk any other field of study, you jumpa orang banyak. Bila you jumpa orang banyak, you dapat tahu apa yang relevant pada masa kini for you to stay relevant. Clear tak? Faham tak? Faham. Macam Faham. in and Saya out. tengah digest. Lecture hall,
Tengah doktor bercakap, itu step kita orang sekarang. So maksudnya mengantuk lah. Bukan. Faham, menarik. Terpegun. Sebab saya kat lecture memang saya dengar betul-betul lecture cakap apa. Anak yang soleh. Doktor berarti bayi. Tengok balik grade dia doktor. Aduh, tapi saya suka lah mindset daripada Adib yang cakap tadi. Kenapa kita nak perlu bandingkan ataupun pilih salah satu daripada apa yang memang dasar nampak kebaikan kepada kita dulu. Dan macam Prevel sentuh pasal macam mana kita nak jadi content creator yang boleh jadi, tapi mungkin kita kena bijak. Untuk kekal relevan. Macam saya sukalah, macam saya sentuh sikit macam Mr. Beast, macam mana dia develop channel dia sampai sekarang, macam memang sangat-sangat mengujakan lah kalau dapat jumpa personal dia. Antara orang yang saya dengar daripada update-update daripada Google semua tu kan, dia mengatakan dia adalah orang yang pandai. Di situ yang kita perlukan untuk set content dan sebagainya. Tapi dari segi macam Adib lah kan, mungkin tadi cerita pasal TikTok, maksudnya soft kita nak menjual sebenarnya. Macam mana cabaran, macam contoh bila cakap macam kita dah belajar, lepas tu bila macam Adib cakap buat bisnes kan, tapi bisnes tu mesti ada komitmen. Okey. Macam mana pula nak bahagikan komitmen belajar, komitmen bekerja? Okay. Sebenarnya kan, dia bukan soal mampu, tapi dia soal mahu tak mahu. Mahu tak mahu, betul. Kalau betul kita nak belajar dalam masa yang sama, kita buat part time, kita buat bisnes, mesti ada jalan punya lah. Mesti kita cari jalan tu sampai jumpa. Dia bukan soal ada tak ada, dia soal kita nak ke tak nak. Benda tu memang ada, as long as kita punya desire ni kuat. Kalau kita betul-betul cari, mesti jumpa punya. Kalau nak sesuatu kat mana pun, kalau kita nak sangat, kita akan sampai juga. Mesti ada. Maksudnya di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tapi saya suka ayat baru, di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Tak boleh pakai tu. Tak boleh pakai. Kena kekalkan yang lama. Oh ya ke? Alamak, sorry. Jadi kalau kata cerita pasal nak belajar dan buat bisnes ni, kita kena cari cara lah. Macam mana kita nak manage masa tu satu. Kat situ pun sedikit sebanyak kita kena develop diri kita lah. Macam mana time management kita sebagai seorang student. Kalau macam saya sebagai seorang pengurus barbershop. Betul. Sekarang ni pun dah ada 2 barbershop. Barbershop yang pertama ada dia sebut dia sebut. Tak, dan ni memang perlu siapkan diri. Perlu siapkan diri. Barbershop yang pertama kita ada 6 orang pekerja. Barbershop kedua kita ada 5 orang pekerja. Wow. Dan semua pekerja ialah student. Student UPM. Adib bayar macam mana tu dia orang? Bayar ke? Nak saya cerita kat sini Sikit lah. Ringkas. Okey. Sistem yang kita bawakan dalam barbershop ni lah, kita buat sistem commission dan appointment. Maksudnya customer ialah salah siapa-siapa student ke staff ke nak gunting, dia kena contact dengan barber. Maksudnya barber akan deal dengan customer pukul berapa nak gunting. Jadi kelebihan dia kepada student lah, kepada dua-dua pihak sebenarnya. Barber student ni dia boleh susun masa bila dia free. Contohnya ada student yang tak ada kelas pagi, dia boleh gunting pagi, jadi dia deal dengan customer. Customer pula kelebihan dia, bila dia dah deal masa, dia masuk di kedai terus gunting. Tak perlu sidai, tak perlu kena tunggu sidai lah. Dia masuk terus gunting. Dia sistematik lah orang kata. Jadi kat situ dua-dua win-win situation. Jadi kita buat by commission lah. As long as kita nak kata lagi rajin, lagi banyak duit lah. Betul. Lagi ramai customer, lagi banyak duit barber macam tu. Setakat ni tak terfikir buka cawangan untuk perempuan Kalau nak cerita tu, ini saya rasa setiap kali saya bawa cerita barbershop ni mesti ada bawa cerita untuk barbershop. Jadi setakat ni saya rasa belum boleh lagi lah. Kita nak maintain dulu yang sedia ada ni, nak lawakan lagi. Boleh collab dengan dia. Saya tak pandai gunting. Jadikan dia manager je. General manager. Betul. Sebab Dudu tahun 1 kan? Ya ke? Ni dah tua dah. Okey, awak tahun 1 kan tadi? Tahun 1. So masih lah jauh lah, mungkin lah masih tahun 3 baru terfikir. Okey, inilah masanya untuk wujudkan barbershop muslimah. Never too late. Ya betul. Sebab bukan lelaki je memerlukan perempuan pun. Ada sesi luahan sekejap situ. Tolong ya, player barbershop kat luar, tolong ingat muslimah juga. Jangan select. Okey, mungkin saudara Dial sila. Okey, lepas apa yang kita kupas lah, kita dengar daripada Prevel, daripada Adib. Okey, kita nak dengar advice lah, kan? Kita nak dengar advice. Apa yang Prevel dan Adib boleh bagi tahu dekat student dekat luar sana? Mungkin diorang ni teragak-agak
diorang tengah belajar tapi nak start buat bisnes, diorang takut. Diorang takut orang cakap yang digendong berciciran. Kejap. Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Takut saya terlalu sikit lagi nak masuk tapi. betul kali ni betul. Mungkin boleh bagi advice macam mana nak mulakan atau macam mana nak maintain atau kepada yang cakap untuk belajar. Okay, saya silakan. rasa kalau macam since ni pasal keusahawanan kan, kita pass kepada mudah. Pass pattern no, about, sebab ni portfolio dia dan dia pakar. Faham. Silakan, the mic is yours. Silakan Adib. Okay, kalau nak kata sebagai advice nasihat, saya rasa saya bukanlah orang yang layak untuk menggunakan nasihat. Sebab kalau nak kata sebab kita menyampaikan ini khusus mungkin kepada mahasiswa yang seumur dengan saya. Okay. Jadi saya lebih selesa menggunakan term berkongsi buah fikiran lah, macam tu. Buah fikiran. Jadi yang pertamanya saya boleh kata sebagai seorang yang student yang lepasan SPM sambung belajar, lepas tu mungkin nak buat bisnes. Jadi yang pertama saya boleh kata kita kena ada clear goals. Apa benda yang kita nak capai dulu sebenarnya kena clear dalam hidup ni. Orang yang sebaik-baik perancang ialah orang yang merancang kematiannya. Merancang kematian ni bukan maksud nak bunuh diri. Maksudnya dia dah rancang dia dah rancang kehidupan dia sampai mati. Lepas mati tu macam mana kehidupan dia. Dia rancang jauh daripada orang-orang biasa. Betul. Saya pernah dengar macam dia buat goals dia. Contohlah dia masuk universiti 20-an. Okey, 30 dia nak jadi apa? Betul. 40 dia nak apa? Tapi orang yang paling hebat lepas dia mati pun dia dah tahu dia nak capai apa. Dia rancang sampai situ. Itu orang kata bijak sana. Sampai ke hujung sana tu dia dah rancang. Kita bijak sini. Okay. Jadi bila apa pentingnya dah ada clear vision goal kita tu, dia akan direct and indirectly bila kita buat satu keputusan dalam hidup tu, dia mendorong kita ke arah situ. Betul. Sebab kita dah ada clear goal. Kita conscious or unconsciously buat satu keputusan tu akan mendorong kita ke arah situ. Kena ada big why. Betul. Kenapa buat tu? Big why. why. Sebab kalau cakap pasal big why ni saya ingat Simon Sinek. Kalau korang kenal lah. Tak. Pula dah. Okay, tak apa. Sebabkan bukan topik itu, kita tutup dulu. Nanti episod seterusnya. Okay, baik. Silakan. Okay. Jadi yang seterusnya lah saya rasa selepas kita ada main goal lah kita nak capai dalam hidup ni, kita kena ada mentor. Betul. Dorongan. Sebab semua perkara yang kita nak buat dalam hidup ni, at least kita kena ada tempat rujuk. Kita tak boleh main langgar. Boleh main langgar, cumanya ibaratnya macam ni, kalau kita main langgar je, duration ni akan jadi panjang. Kalau kita dah ada orang yang mentor, orang kata proven success lah, diorang dah lalui semua benda ni, diorang boleh shortkan masa kita untuk ke destinasi. Betul. Sampai goal tadi. Menarik. Betul. Strong fact. Macam kalau saya jual tudung, saya stokis saya tu. Stokis saya tu mentor saya. Dia bagi tahu saya jangan buat ni, kalau buat ni akan jadi ni. Jadi saya tak buat kesilapan yang dia buat. Jadi saya setujulah kena ada mentor. Okey, jadi nak kaitkan dengan bisnes ni tadi, dia sebenarnya bukan bisnes saja, dan setiap aspek daripada segi kepimpinan. Kita kena ada orang yang kita boleh tanya, kita boleh rujuk. Daripada segi bisnes lah. Tanya, kita kena ada orang yang kita boleh rujuk. Siapa? Sama ada kita boleh rujuk directly, maksudnya face to face personal, ataupun kita boleh rujuk sebagai dia buat konten kat TikTok ke apa. Kita ada input-input yang kita boleh guna. Macam cakap tadi lah. Sekarang kelas banyak. Kalau TikTok tu melambat kelas. Betul. Kena bayar je lah. TikTok dah ada kelas sekarang? Ada banyak. Yang kena bayar baru dapat tengok konten dia. Bukan. Itu macam buku rekod kan? Buku pun ada. Ada yang buat kelas kan. Kelas banyak. Menarik. Tapi yang menarik TikTok ni saya nak sentuh sikit. Dia macam macam tadi Playboy cakap pasal kena kekal jadi relevan. Itu yang dibuat oleh TikTok. Macam first just video orang kita like share. Tapi lama-lama kita boleh buat live. Dalam live kita ada TikTok live, kita boleh ajar orang. Dan sekarang ni kalau kita nampak ada siri-siri mengajar, kita macam orang boleh jana pendapatan daripada pengalaman, perkongsian sebagainya. Situ rasa macam tadi Playboy cakap, sekal relevan ni itu yang dibuat oleh TikTok. So mungkin Playboy pun tambah sikit lah berkenaan dengan macam mana nak menjadi seorang yang cemerlang lah. Kita tak sentuh pasal pendidikan, kita sentuh sikit pasal bisnes, tapi macam nak jadi orang yang cemerlang. Secara relevannya. Pasal TikTok tadi tu, actually yang sekarang tengah relevan pasal rambut. So I think you should. Macam mana? Sekarang yang TikTok tengah trending tu pasal rambut banyak.
So mungkin dah boleh up kat sana dah. Oh, alamak, Plebei buka satu peluang untuk adik lah. Tak betul. Sebab saya sendiri pun tengah cari. Ada banyak ni tapi tak ada macam Malaysian kind of content. So macam mungkin adik boleh jadi pioneer again. Betul, boleh. Sebab tapi sebenarnya yang untuk bisnes barbershop ni lah, kalau barbershop ni kita baru ada satu media sosial iaitu di Instagram lah. Kat Instagram tu memang kita post semua kita punya konten. Okay, sebut terus, follow terus. Boleh sebut. Kalem Barbershop. Spell. KALEM Barbershop. Okay, follow Instagram. Nanti dapat kod voucher. Kena screenshot 10 orang pertama. Cepat. Lepas video ni release 10 orang pertama. Rambut baru untuk hari raya. Betul lah, betul. Betul. Ini CEO. Ni siapa? Mungkin boleh ambil sebagai manager. Social media manager. Okay lah. Kalau saya lah, kejap pandang kamera. Okay. Kalau saya okay, I just want to make sure I got this right. Ni deep talk ke apa? Ni deep talk. Dengar. Okay. Kalau awak kat luar sana, awak rasa awak tak ada jalan sekarang, if you are confused, lost, jangan risau. Saya pun macam tu. Saya lepas SPM ambil STPM. Bold choice but not my smartest choice. Lepas tu masuk UPM. Masuk UPM first year, saya tak terfikir pun nak aktif kat sini sana semua. Saya tahu kuliah, bilik, keluar lepak. Keluar lepak membazir duit, menggunakan duit untuk rencana lifestyle tu lah. Betul. Lepas tu saya mula aktif. Bila saya mula aktif dalam universiti, saya perasan yang apa-apa saya buat, contoh macam benda ni, lepas tu join aktiviti sini sana, ada certain skills yang adalah minat saya. Contoh buat content social media, tangkap gambar, buat video. I like all that stuff. So it doesn't matter what you like. Kalau orang kata macam especially sekarang lah, kalau tengok TikTok, social media lah in general, budak-budak suka macam kebudayaan, kisah kebudayaan. Tengok tak video yang sekolah, budak-budak menari kat sekolah tu? Ada benda masuk. Sekolah, apa nama sekolah tu? Dekat sekolah. Saya TikTok ni saya just jalan je. Kalau dakwah saya insya-Allah lama sikit. Alhamdulillah. Okay, tak apa, teruskan. Okay, doesn't matter what you like. Kalau you suka menari, kalau you nak buat ijazah diploma dalam tarian, silakan. Kalau you nak buat dalam acting, silakan. Kalau macam saya nak buat meskom, kena maki dengan, tak nak cakap siapa, kena maki. Kena maki macam, nak buat apa dengan ijazah ni? Tutup mata, saya jalan je. But then look at me now. See? Dah intern dah actually. Dah intern. Intern kat mana? Rahsia ataupun Bintang 3. Bintang 3. Bintang 3 kan? Bintang 3 banyak maksud. Bintang 3 Palang kan? 3. Palang 3 tak apalah. Yang Palang 3 Sebut je lah terus. Anak lah. Okay. Macam ni lah. Apa-apa yang awak buat, pastikan ada life dalam benda tu yang korang buat. Macam adik cakap tadi, kena ada your goals. Tapi your goals tu, make sure it aligns with your heart. Apa yang you suka buat. Betul. And kalau ada opportunity untuk contoh, kalau awak minat fotografi, kalau ada opportunity untuk tangkap gambar ke apa, kena realise yang awal-awal tu mungkin kena buat secara free ke apa macam tu. Macam Adib, I rasa bila first time you potong rambut tu, you charge mahal-mahal tak? Sebenarnya mula-mula saya gunting rambut tu, saya buat free je. Free je. Selama 2 bulan. 2 bulan? Sebab lama atas tiket nak belajar. Saya warning dulu lah. Tak adalah saya sodok je. Saya dekat nak belajar dulu, tak adalah dia tu. So dari 2 bulan tu, awak brush up skills tu potong rambut. Betul, kan? Sama juga, jangan asyik nak dream je. Turun padang, brush up your skills. Lepas tu lama-lama tu naiklah harga. Dari sanalah buat bisnes. Dan jangan pandang rendah kat pendidikan ni. Sebab kat mana pun pendidikan ni akan jadi safety net. Kalau you jadi social media influencer, 10 million followers, satu hari views sampai 100 pun ada ijazah untuk tangkap ang. Macam tu lah. So I feel like number one, study. Kalau ada chance untuk sambung belajar, silakan sambung belajar. Otak tu memang akan buka besar-besar. Saya pun tak sangka besar macam ni, tapi dah besar. Yang kedua, clear goals, but then make sure it aligns with your heart. Dan juga be realistic and rational. Kalau nak buat sesuatu, saya nak jadi actor famous, go ahead. Tapi realistically, macam mana awak nak sampai sana? Dia kena ada jalan. Betul. Lepas tu kalau ada mentor, lagi ngam. Macam tu. So that is being realistic. Rational tu, janganlah
alah dah sebulan dah buat ni tapi tak famous ke, tak ada duit ke apa. Obviously baru sebulan dia akan masa. Jangan mudah give up. Betul. Kan? Kalau Adib mudah give up, kau rasa dia ada tak 2 bulan sekarang? Dia buat free. 2 bulan bukan waktu free. Yang tak dibayar. Kejap, kalau nak pergi potong rambut pun 2 bulan tu free dah menggunting. Belum kira time belajar lagi. Tengok. Belajar gunting tu pun dah sakit otak lah macam mana. Jangan terikut dengan orang-orang macam nak buat ni. The main thing is passion, goals, be realistic and also be rational lah. Itulah my advice lah kepada semua. Semoga kita semua ada 5-10 cawangan dan dia ni ada 100 cawangan. Dan saya boleh jadi manager dia. Dia boleh jadi manager. Saya jadi customer yang tetap dengan harga promo. Mungkin boleh dah drop kod promo code. Mungkin dia boleh sponsor siapa-siapa yang datang podcast kita jadi panel. Mungkin ada banyak kat sini. Kita ada banyak. Tapi mungkin lah saya nak tambah sikit lah sebab dua-dua panel kita dah bagi something pada pendengar lah. Kita nak bagi something. Sebenarnya kalau kita lihat, saya tak salahkan kepada orang. Tapi mungkin kita ada macam ada kekurangannya. Contohlah contoh daripada COVID. Transisi daripada COVID tu yang membuatkan mahasiswa menjadi lebih lemau. Ini dia tertulis dalam artikel sebagainya. Betul. Tapi saya nak ingatkan kepada semua pendengar lah. Saya harap pendengar dapat digest benda ni. Sebenarnya di kala kita belia, bab kata Tan Malaka. Tan Malaka daripada Hindu, pahlawan daripada Hindu. Dia kata orang muda belia tiada apa-apa. Tapi apa yang membuatkan atau menaikkan atau meninggikan orang muda ni adalah dengan idealismnya. Sebab orang muda ni, belia ni kaya dengan idealism. Macam tadi nak buat bisnes, itu kita perlu idea sebenarnya. Macam travel sampai sekarang boleh jadi intern kepada Mercedes, mesti ada idea yang kita boleh create. That's why kita jangan sia-siakan masa kita dalam saya 4 tahun dekat UPM. Jangan sia-siakan masa ni. Ambil peluang ni untuk upskill. Betul. Macam tadi saudara tadi sentuh pasal kita buat rancangan cari mentor. Sebenarnya kalau kita kat universiti ni ramai mentor yang nak bantu. Lagi-lagi dalam kalangan mahasiswa. Universiti ni lah gudang tempat berhimpunnya orang-orang yang berpengalaman, berilham. Betul. Dan macam Adib, saya pasti macam Adib, kalau ada orang datang ke Adib, Abang Adib boleh tak ajar saya barber, mesti Adib pun rasa gembira semangat nak mengajar ni. Semangat. Siapa nak belajar tu boleh. Kita jangan lihat perspektif bahawa kerja dapat duit kita dah senang. Sebenarnya perkara yang paling mulia adalah kita belajar dan kita guna apa yang kita belajar tu, kita praktikkan, kita sampaikan ke orang lain. Betul. Bukan sahaja kita simpan kat diri sendiri. So macam tadi Pebble cakap, jadi content creator, jadilah. Tapi yang mana kamu kena ingat, kamu kena jadi content creator yang bijak. Dan kamu kena melahirkan content creator yang 10 kali bijak daripada kamu. Betul. Itu kamu kena ingat. Dengan apa, kenapa, macam mana kita nak bijak orang? Betul. Tapi dengan pendidikan lah. So jangan selewan-lewannya orang kata mana remeh lah dengan pendidikan. Betul. Saya agak macam tak suka lah bila orang cakap back kau kerja, dapat gaji 2,500. Betul. Lepas tu kau tapi kau kena fikir, dalam kau kerja tu kau boleh sakit. Betul. Kau boleh macam tiba-tiba orang kata dapat dugaan yang ni. Contoh kerja awak buang awak nak gimana? Itu yang student orang kata, bukan student lah, orang yang nak masuk belajar kena fikir lepas SPM. Sebab saya macam banyak turun sekolah yang cakap dengan adik-adik saya cakap, jangan ambil langkah yang mudah. Jangan kita takut nak ambil cabaran. Jadi apa tadi? Kita lebih suka orang yang ambil cabaran walaupun gagal di tengah jalan daripada orang tak mencuba langsung. Betul. Better to try and fail rather than to not try at all. Boleh saya tambah? Silakan. Saya tambah mewakili wanita lah. Okey. Saya sejujurnya dulu pernah ada terfikir tak payahlah sambung belajar, buat kerja, dapat duit, beli kereta, kahwin. Saya pernah fikir macam tu. Kahwin. Dan adalah sikit. Okey, dan pada masa yang sama keluarga saya pula saya bukan dari keluarga yang senang. Jadi saya fikir keluarga saya tak mampu nak support saya masuk universiti. Jadi saya fikir saya kerjalah. Nak pula saya nak sulung. Adik-adik ramai lagi. Tapi ada satu point yang saya rasa, kenapa aku nak victimizekan diri aku? Kenapa nak memangsakan diri? Macam saya nak belajar. Jadi tak apalah, saya kerja cari duit untuk bayar yuran saya. Apa-apa pun, dapat universiti mana pun masuk je. Jadi alhamdulillah dapat UPM. Dan betul lah orang cakap, pelajaran ni orang cakap akan buka minda. Saya bila sampai di UPM ni, daripada yang bercakap 2-3 patah perkataan sehari,
dah banyak patah dah sekarang. Nampak. Dan memang dapat ada kenal dengan orang ni, orang itu ni dengan tim-tim production ni. Jadi berkembang. Jadi keluar macam yang episod itu, keluar daripada zon selesa, cuba benda baru. Betul. Tapi bila dah cuba, kena ada big why lah. Kena ada clear goals. Jangan cakap nak cuba geli-geli, lepas tu stop. Macam tu lah. Jadi kena berani. Kita nak lagi, kita perempuan, kita sekarang ni kena ada income sendirilah. Senang, kalau ada masalah boleh angkat kaki, ciao. Saya tak cakap apa-apa, tapi saya memang meraihkan perempuan lah. Tapi nak add on pada Zul cakap tadi, ni macam Bayarlah, lama sangat. Diam jap. Love you. Tak lah. Jadi tadi kata kalau tak belajar sama kerja dapat 2005. Kena keep in mind juga 2005 tu gaji basic untuk that set of skills atau kerja. Dalam 10 tahun rasa 2005 cukup tak? Sebab betul, contoh kalau kerja retail, saya perasan nak sebut tak? Tak boleh sebut. Ada company ni dia bayar dia punya retail staff 2.5k. Okay. Tapi kerja macam lipat baju, susun baju, semua tu lah. Dalam 10 tahun kalau nak ada career growth tu ada ke tak? Career kena growth terfikir betul. tu. Macam adik kata tadi, in the future fikir apa tu? Rancang lepas tu ada Jauh-jauh. sini sana tu. Ke sana ke sini. Sebaik-baik merancang tu merancang kematian dia. Yang tu. Merancang not 2 to 3 years in the future, tapi 10 years, 20 years. Tengok kat mana. Dan jangan ambil ringan skill set. Contoh skill set yang macam ni, macam Elisa kata, abang-abang production ni duk ajar kita cara nak kata action cut, camera speed, semua tu. Benda-benda macam tu dah belajar dah. Kena belajar. Takkan nak segah aje. Inilah mentor-mentor kita. Abang-abang hot. Saya Abang ada Ahmad, terima sedikit Silakan. pesanan terakhir lah. Khususnya kepada pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ada keinginan nak buat bisnes, tapi dan masih belajar lagi. Betul. Saya nak kata keep on trying. Cubalah. Keep on trying, betul. Try je. Cubalah. Cuba sampai jadi. Sebab saya bawa satu tagline ni untuk saya punya bisnes lah. Kalau barbershop ni, tagline dia macam ni. Hustle sampai settle. Jom buat sama-sama. Apa dia punya ni? Hasil sampai settle. Kita buat sampai jadilah maksudnya. Okay, jom. Kena buat sekali. Satu, dua, tiga. Hustle sampai settle. Wah, menarik. Tagline tu memang mungkin lah saya pegang. Kita perlu ke tagline kot. Boleh cuba. Dah copyright ke? Rasa hidup ni kita semua perlu tagline. I sebut je macam rasa macam oh my god. Semangat. Lepas ni mungkin on track balik. Mungkin lah kita pun tak adalah, kita pun masa pun mencemburi kita. Dan mungkin lah ini adalah kita asyik sembang sini, tapi kita nak bagi something kepada pendengar. Saya nak cabarlah kepada pendengar masing-masing kan. Tulis atas kertas, tulis itu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan setiap tahun tu awak tulis di bawah tu apa yang awak nak. Contoh saya ambil daripada Siti Adif lah. Contoh sekarang dia ada 2 cawangan. Mungkin 30 tahun dia ada 50 cawangan. Wow. So dah tulis, letak kat tempat yang mana awak pagi-pagi boleh baca. Betul. Itu yang jadi mendorong awak untuk terus hidup ke depan dan terus mencari upskill untuk kita jual yang akan datang. So mungkin kita tak cakap panjang, saya pun dah cakap panjang. Kita ada saudara Adi, kita nak mention balik CEO Kalem Barbershop. 2 cawangan, KTAG dan juga KC, dan juga pendengar jangan lupa singgah ke support lah. Tapi saya rasa dia ada something kot nak share. Mungkin lah. Silakan, kita mungkin ni nak penutup. Mungkin Adi nak promote bisnes ataupun nak promote apa-apa ke? Okay. Saya akan gunakan peluang yang diberi oleh okay, businessman memang kita tak ada apa-apa nak cakap. Silakan. Terima kasihlah sebab sudi menjemput saya. Saya pun tak sangka saya dijemput untuk menghadiri podcast ni. Apa nanti datang lagi? Nanti datang lagi. Part 2 nanti kita cerita lagi dalam pasal bisnes. Menarik. Mungkin boleh buat demo sekali. Tutorial sekali. Sambil motong rambut. Kita pernah buat kan? Tapi vision dah. Okay. Atau university. Silakan cik. Jadi saya nak kongsikan, saya nak mengambil kesempatan ni lah untuk sama-sama kita support mana-mana kawan-kawan kita yang buat bisnes. Dia orang yang buat bisnes ni, lagi-lagi mahasiswa ni, bukan semata-mata dia nak duit semata-mata, tapi dia nak mencabar diri dia. Betul, dia tahu benda tu adalah satu cabaran
ataupun satu medan yang boleh improve diri dia. Bukan mesti bisnes je. Banyak lagi perkara, tapi bisnes adalah salah satu medium ataupun medan yang mana boleh improvekan seseorang itu. Dia boleh express lah orang kata diri dia sebenarnya dalam bentuk bisnes tu. Jadi kita sebagai rakan-rakan mahasiswa yang kenal kawan-kawan kita ni, support lah mereka. Betul. Support mereka buat bisnes. Menarik. Sangat menarik. Mungkin kita terlepas pandang untuk support peniaga kecil ni. Kita nampak support peniaga besar, tapi mungkin kita ada ruang dan juga peluang untuk support. InsyaAllah kita akan cuba support. Kita akan support Brother Adib. Mungkin besok jumpa dengan dia untuk rambut. Cuma Saya Kita tunggu promo code sebenarnya. saya nak gunakan sikit lagi kesempatan ni. boleh. Saya nak shout out dekat college saya. College Tan Sri Aisyah Ghani, KTAG. Ni dia punya simbol. Macam mana? KTAG. KTAG. Macam Ni tu. okey. Sebenarnya KTAG. K13 tapi KTAG. Tapi simbol dia lekat sampai sini. We love you. So nak sama sikit apa mungkin Cik Adib, Saudara Adib boleh clarify apa yang KTAG telah buat ke Adib. Okey. Ya. Betul. Sebenarnya College Tan Sri Aisyah Ghani ni pengetua dah boleh kata banyak bantu support bisnes saya. Daripada segi mula-mula saya usulkan idea nak buka barbershop ni, mulanya saya cerita pada fellow. Kemudian fellow pun bagi respon yang positif lah. Dia orang kata okey, idea ni bagus benar sebab student memang memerlukan tempat gunting rambut, harga student pula. Jadi daripada situ memang pengetua pun membantulah, membuka ruang kepada saya buat paperwork, buat business plan, business proposal semua. Bincangan pengetua okey. Pengetua bagi kebenaran lah untuk kita proceed buat barbershop dekat college. Bagus. See, this is the thing, macam bila orang support idea tu kan, it's like you ada idea tapi you just perlukan support je. Betul. And look at where he is now. Betul. Some people should take notes. Sebab ada kadang-kadang kita sendiri pun tak percaya kat diri sendiri. Jadi kita sangat memerlukan orang yang percaya kepada diri kita. Jangan nangis. Jadi itulah pentingnya kita surroundkan diri kita dengan orang yang percaya kepada kita. Betul. Diam. Sambung Adib. Kena jumpa dengan pengetua KTAG ni. Boleh kot. Kita sabarlah Bebe. Mungkin Bebe dah menangis. Nampak gaya dah. Dah nampak gaya. Ya. Tapi nak tambah sikit ke Bebe tu? Ya, dah ada promo code tak? Bicara. Okay, mungkin Bebe tak boleh cakap apa-apa. Kita bagi ruang kepada Bebe untuk berehat sekejap. And mungkin thank you juga Adib untuk ya, betul apa kata Adib tu, kita perlukan orang tanya. Tak boleh kat seorang. Saya pegang juga, saya pun ada tagline saya. Kalau kau nak pergi laju, buat seorang. Betul. Kalau nak pergi lebih jauh dan juga konsisten, buat dengan kawan. Betul. Bukan kawan, maksudnya ada support member boleh Betul. pakai. Ada team. Betul. Okeylah. Kita pun masa pun dah mencuburi kita. Dari tadi lagi dah mencuburi. Memang banyak. Dah marah dah. Tapi sebabkan ada orang bisnes dan seorang yang berjaya dalam sekarang ni intern kat Mercedes. Saya ucapkan terima kasih. Sorry. Lupa pula. Okay, saya nak ucapkan terima kasih lah atas kesudian Terima hadir ke kasih. podcast kita malam ni. Sangat bagus, memberi hujah yang sangat bagus. Dan saya kira program ni sangat dekat dengan mahasiswa. Dan mungkin insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Jangan lupa follow IG. Jangan lupa follow IG. Terima kasih. _Adibon. Wow. Ini personal. Ingatkan Galim. Dia betul-betul menggunakan Boleh, kesempatan. dua-dua boleh. Dua boleh. Kata spell out lagi IG untuk kedai barber untuk semua penonton dan pendengar. Untuk konten barbershop kita buat dekat TikTok. Tapi TikTok tu TikTok personal saya. Kita belum ada official barbershop. Kita shout out je. Spell out untuk dia orang follow. _ADIBON. Adibon. Adibon. Nama manja. Adib sentiasa on. Wow. Biasanya orang panggil saya bukan Adib, panggil Dibong. Dibong. Oh no, nama Munok kecil lah. Wow. Okay. Okay lah. Okay, tak apalah. Kita pun Masih menceburi masa. Okay, kita pun nak cakap terima kasih kepada panel-panel kita. Terima kasih. Dan juga mungkin kepada pendengar-pendengar mungkin dapat something daripada apa yang kita cerita pada cerita daripada podcast ni. Mungkin boleh komen apa-apa tajuk yang kita nak bicarakan dan juga mungkin panel yang korang rasa kita boleh tampilkan kita Ataupun korang nak main sini. betul, mungkin kita boleh. buka peluang kepada siapa-siapa yang sudi, yang berminat dan sebagainya lah. And saya rasa Itu saja.
Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Bye.